Latar belakang usahawan. Nama usahawan adalah Puan Siti Rahayu dan lebih dikenali sebagai Puan Ayu. Beliau merupakan pengurus di SRA Global Resources dan beliau juga memiliki pelbagai pengalaman. Antara pengalaman beliau adalah beliau pernah menjadi jurutera jualan di MFA Properties dan beliau juga pernah menyandang jawatan sebagai pegawai tadbir di Kementerian Dalam Negeri pada awal tahun 2013 dan 2017. Beliau juga pernah menjadi penolong pengurus di MIA Art Creative Enterprise dan juga pernah menjadi jurutera jualan di Emperor Malaysia Sdn Bhd. Puan Ayu memiliki pendidikan tinggi di mana beliau pernah mengambil diploma di Universiti Teknologi Mara dalam bidang kejuruteraan awam. Beliau juga memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang pembangunan. Sedikit latar belakang syarikat. SRA Global Resources telah berjalan selama 4 tahun di mana syarikat ini berjalan daripada tahun 2018 dan masih berjalan sehingga kini. Syarikat ini mengeluarkan produk berasaskan makanan, food and beverage iaitu maruku. Dengan hanya berbekalkan resepi keluarga dan peralatan pembuatan maruku, Puan Ayu tekad menjalankan perniagaan walaupun Puan Ayu tiada ilmu dari perniagaan kerana beliau belajar daripada bidang yang berbeza. Beliau tidak risau kerana beliau berpegang teguh kepada kata-kata ilmu itu luas. Beliau pernah menimba ilmu dalam bidang perniagaan di Universiti Malaysia Kelantan walaupun belajar dalam jangka masa yang pendek. Misi utama syarikat Puan Ayu adalah untuk menjadi peneraju utama kudapan tradisional. Ringkas bagi semua masyarakat untuk mengenal maruku ini adalah sebagai makanan tradisional dengan berisikan bernutrisi dan ringkas. Misi kedua Puan Ayu ialah mengeluarkan kudapan bernutrisi dengan pelbagai cita rasa yang berinovasi dan halal. Selain itu, kaum Melayu juga memerlukan usahawan yang mengeluarkan produk seperti maruku ini supaya dijamin dari segi halal, segi pembuatan dan kebersihan. Dari segi nilai pula, syarikat Puan Ayu mengamalkan kualiti dan nilai-nilai yang menceriakan keluarga dalam apa-apa situasi. Contohnya, maruku boleh dimakan atau dijamah semasa di pasaran. Puan Ayu juga memiliki 3 pekerja yang terdiri daripada pekerja separuh masa dan pekerja sepenuh masa. Selain itu, beliau juga memiliki pelatih daripada My Future and Grow. Syarikat Puan Ayu bukan sahaja menghasilkan produk berasaskan makanan, malah beliau juga membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat untuk bekerja di syarikat beliau. Okey, seterusnya ialah cabaran Puan Ayu sebelum pandemik. Okey, seperti sedia maklum, perniagaan Puan Ayu berasaskan food and beverage dan ia merupakan benda yang baru bagi Puan Ayu. Walaupun kekurangan ilmu, Puan Ayu tetap yakin dengan adanya resepi maruku dan peralatan pembuatan maruku yang serba lengkap. Dengan kegigihan serta usaha yang bersungguh-sungguh, Puan Ayu sangat yakin bahawa SRA Global Resource mampu pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, seterusnya cabaran Puan Ayu semasa pandemik pula ialah perniagaan Puan Ayu menurun dengan ketara kerana akibat Perintah Kawalan Pergerakan yang menyebabkan aktiviti jual beli tergedala. Semua aktiviti seperti pengedaran, logistik dan operasi tidak dapat dijalankan dengan sebaiknya. Okey, pada permulaan perniagaan Puan Ayu, sebelum virus COVID-19 ini muncul, perniagaan tersebut bergantung kepada ejen dan secara manual dan bukannya atas talian seperti staf hospital, staf pejabat dan guru-guru. Okey, kemunculan COVID-19 ini telah menyebabkan operasi penjualan tidak berjalan dengan lancar. Okey, seterusnya, produk Puan Ayu mengalami kerugian akibat sekatan Perintah Kawalan Pergerakan. Apabila PKP, penghasilan pengedaran produk dan operasi terpaksa ditutup. Disebabkan PKP juga, permohonan untuk pensijilan halal terpaksa ditangguhkan. Terdapat 2 strategi bersaing dengan usahawan lain.
Yang pertama dari segi konsep rezeki. Puan Ayu sangat berpegang teguh kepada kepercayaan di mana rezeki itu sangat luas. Puan Ayu sentiasa menggunakan strategi lautan biru ataupun dipanggil sebagai Ocean Blue, di mana ianya bermaksud walau bagaimanapun keberadaan kita tidak akan berasa susah. Puan Ayu juga menghasilkan produk yang tiada usahawan lain lakukan, seperti melakukan variasi terhadap pesara dan lain-lain. Yang kedua, tidak mudah putus asa. Puan Ayu juga mengatakan kita sebagai seorang usahawan, kita boleh bersaing dan berkawan dengan mana-mana usahawan, tetapi jangan bermusuh. Seterusnya ialah bagaimana seorang usahawan itu mengekalkan pemikirannya untuk terus bangkit. Puan Ayu berpendapat bahawa setiap usahawan mesti ada rasa putus asa. Lebih-lebih lagi apabila ditimpa pandemik. Contohnya, hasil jualan sentiasa turun naik, masalah staf dan sebagainya. Puan Ayu juga sentiasa meminta petunjuk daripada Allah serta berkongsi masalah dengan rakan-rakan. Puan Ayu juga sering melakukan perkara yang beliau gemar seperti menonton drama kerana hal tersebut dapat mengembalikan semangat dan memberi kekuatan kepada beliau supaya tidak sedih dan berputus asa. Ini saya akan bertanya tentang strategi pemulihan. Terdapat beberapa strategi pemulihan yang dilaksanakan oleh beliau. Yang pertama ialah menyertai kempen Stay Safe, Jaga SOP oleh pihak kerajaan. Kempen ini bertujuan untuk melakukan branding awareness daripada rumah, dan kempen ini juga dapat meningkatkan jenama produk. Yang kedua ialah kempen Duduk Rumah dan Kami Hantar. Sebagai syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Pertanian, Industri dan Makanan, syarikat ini dapat diiktiraf sebagai essential service. Hal ini memberi kelonggaran untuk melakukan perniagaan melalui COD setelah mendapatkan kebenaran oleh pihak berkuasa. Yang ketiga ialah pendigitalan perniagaan. Syarikat ini juga tidak terlepas untuk memperbaharui dengan mula membuat website untuk mempromosikan barangan. Sebagai contoh, mereka memasarkan produk di Facebook, Instagram, My Agrobazaar, Shopee dan sebagainya. Yang terakhir ialah berdaftar dengan agensi kerajaan. Pendaftaran ini penting kerana kerajaan sangat membantu usahawan-usahawan yang sedang membangun, terutamanya perusahaan-perusahaan dalam fasa endemik ini. Sebagai contoh bantuan kerajaan ialah seperti geran, latihan teknologi dan tenaga kerja. Hal ini memberi manfaat kepada sesebuah syarikat. Seterusnya ialah pendigitalan dalam perniagaan. Puan Ayu berpendapat bahawa penggunaan media sosial adalah amat penting pada masa kini, terutamanya dalam pandemik COVID-19. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat lebih 50% daripada hasil jualan adalah berpunca daripada penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial seperti Facebook dan Instagram merupakan salah satu strategi untuk melakukan pemasaran produk. Puan Ayu juga berpendapat bahawa usahawan pada masa kini wajib untuk mempelajari penggunaan teknologi digital. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan hasil jualan sesuatu produk. Para usahawan juga perlu peka dengan perkembangan yang terdapat di media sosial. Jenama atau self-branding merupakan sesuatu yang amat penting dan perlu diterapkan dari awal memulakan perniagaan. Self-branding merupakan identiti bagi sesebuah syarikat dan ia juga dapat menarik perhatian pelanggan untuk melihat produk-produk yang dikeluarkan oleh syarikat. Syarikat Puan Ayu menggunakan tema berwarna biru kerana biru melambangkan warna yang terang. Justru itu, jika produk mereka tersebut berwarna biru dengan tulisan Hanas, pelanggan pasti akan mengetahui produk tersebut daripada SRA Global Resources. Seterusnya adalah pricing strategy. Dalam urusan perniagaan ini, setiap usahawan mahukan keuntungan.
Jadi jika kerugian berlaku akan menyebabkan usahawan tak mampu untuk teruskan perniagaan. Hal ini disebabkan oleh kos-kos barangan yang naik yang mana menyukarkan usahawan untuk mengekalkan harga asal produk. Oleh itu, Puan Ayu mengambil inisiatif untuk mengatasinya. Antaranya adalah dengan mengurangkan kos pengurusan dari segi tenaga kerja, di mana mereka hanya dibayar berdasarkan kuantiti kerja yang dilakukan. Yang kedua, mengurangkan kuantiti berat dalam sesuatu produk yang dihasilkan. Jadi, dengan cara ini dapat membantu Puan Ayu dalam mengekalkan harga asal produk walaupun kos-kos bahan mentah meningkat. Dan akhir sekali kita akan pergi kepada kesimpulan. Pada pendapat Puan Ayu, pengalaman dan pengajaran sepanjang musim sebenarnya telah memberikan ruang untuk semua usahawan meneruskan legasi perniagaan mereka yang lebih kreatif dan inovatif. Dengan adanya SOP daripada MKN, MITI, PDRM dan KKM telah membantu usahawan untuk lebih cekal dan berdaya saing dalam menghadapi fasa endemik ini. Apabila didatangi dengan cabaran-cabaran dan dugaan, mereka haruslah kekal tenang dan sentiasa berpositif kerana ia dapat membantu seseorang itu dapat berfikir apa strategi yang boleh dilakukan selepas ini. Di samping itu, mereka juga harus percaya yang rezeki itu sangat luas dan terdapat banyak cara. Ahli yang cekap dan bekerjasama adalah sangat penting bagi sesuatu perniagaan itu untuk mampu pergi lebih jauh. Sekian daripada saya. Terima kasih.